Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi kita di podcast Santai Sekejap, episod yang keempat. Bersama saya Ai dan Muna. Muna. Sihat Muna? Alhamdulillah sihat. Nampak macam tak orang sihat Itulah dengar suara pun sengau kan. Sebabnya baru je baik daripada influenza. Macam Tok Mat. Macam Tok Mat. Ya. Samalah tu. Jadinya dengan tak cukup rehat biasalah musim-musim pilihan raya ni kan, dengan tuntutan tugas dan sebagainya. Jadi dia not in very good condition lah. Jadi minta maaf lah ya. Jadi sibuk-sibuk ni kesihatan kena jaga agak Muna. Itulah. So Muna dalam sibuk-sibuk ni ada isi masa lapang dengan buat aktiviti hobi ke? Masa lapang itulah musim pilihan raya ni dia tak jumpa masa lapang tu. Kalau selain musim pilihan raya, apa hobi Muna? Saya rasa mungkin ramai wanita-wanita muda luar sana boleh relate dengan saya. Sebab sebagai ibu yang ada 3 orang anak, jadi kita punya hobi kita, kalau ada waktu yang terluang tu, kita mestilah pilih untuk rehat kan. Jadi saya pilih healing saya dengan cara tidur. Untuk kita rehatkan otak lah terutamanya. So hobi rehat lah. Rehat lah. So sebab tu lah musim-musim ni tak dapat healing kan. Dia jadi macam tu. Kalau Ayi pula? Saya kalau sebelum sibuk musim pilihan raya ni, biasanya pagi saya akan start dengan jogging 5 kilo. Kalau weekend tu trail run tu insya-Allah lah, kalau mampu buat saya buat. Jealousnya dengar. Itu dari segi hobi dan minat itu saya punya healing Saya rasa kalau saya tak masuk hutan seminggu 2 minggu sekali tu, saya rasa tak puas. Maksudnya hiking jugalah. Hiking. Tapi hiking ni lagi puas bila kita lari lagi syok. Saya biasa kalau dekat rumah tu, kat kawasan Setia Alam tu, Setia Alam Community Forest tu, saya biasa seorang-seorang je. Sebab kita dah boleh hafal dia punya trail kan. So saya akan pergi seorang-seorang. Masa tu lah saya rasa time yang saya paling healing kalau tak buat aktiviti sukan, saya membaca. Bunyi macam poyo sikit kan. Tapi sekarang ni masalahnya sama. Dulu masa study malas nak baca, tapi bila dah makin berumur ni rasa seronok pula membaca. Sebab bila kita tengok banyak sangat blue screen ni, ada satu simptom yang saya rasa jadi macam tak best. So kena start membaca, nak menggerakkan otak juga. Betul. Kan? Cuma saya rasa hobi yang Ayi sebut tu adalah hobi masa saya bujang lah. Masa kita ada plenty of time kan. Terutama masa dekat universiti lah. Memang pagi, petang memang akan turun jogging. Tapi bila dah macam tu lah, rasa kekangan wanita-wanita muda selalu macam tu. Cuma bab membaca tu saya setujulah. Macam sebab saya rasa dia ada persamaan antara bila kita macam running ke jogging bersenam, ke dengan membaca. Sebab saya rasa minda saya akan bergerak. Betul. Sebab waktu tu dia kita macam ada muscle kan. Dia otak ni pun macam muscle kan. Dia perlukan aktiviti untuk dia bergerak. Salah satunya adalah dengan membaca. Itulah dengan syarat tak boleh pegang handphone lah. Ya, betul. Buat dua-dua aktiviti tu. Apa buku sekarang ni baca? Buku sekarang sekarang yang sebab saya jenis baca banyak buku serentak. Jadi dia macam bila kita nak habis baca tu, biasa saya akan habis serentak juga. Jadi buku yang saya dah mula lama tapi tak sambung-sambung lagi sebab saya baca buku lain dulu. Yang dah nak habis baru habis Sejarah dan Kebudayaan Islam kot, Said Nakib Al-Atas. Ni saya rasa Wan Faizal punya ni mesti lauk-lauk Wan Faizal lah kot kan. Saya ni falsafah saya baca juga, tapi saya lebih minat kepada self-help lah. Macam self-help dengan motivation, humanity macam tu. Sekarang pun saya tengah baca The Law of Human Nature, Robert Greene. Cerita pasal
psikologi sikit macam tu lah. Saya suka juga yang saya tengah baca juga, tak habis lagi. Apa ya? Qualities of Good Leader. Macam tu lah. Tak ingat lah apa tajuk dia. Minta maaf sebab baru habis influenza. Maafkan Muna. Ada satu lagi buku yang saya saja je lah nak baca. Buku apa? Bekas menteri apa ya nama dia? Nek Nazmi sekarang. Alam sekitar. Sebelum tu Tuan Ibrahim. Sebelum tu lagi, sebelum masa PH yang DAP pegang. So tak dia ada buat ingat satu buku yang cerita pasal pengalaman dia lah. Daripada dia di Selangor sampai dia jadi menteri. Saya tengah baca buku tu juga. Oh, okey. So rekod Muna buku ni habis berapa lama? Kalau satu buku. Saya dia macam saya akan ambil masa macam saya baca banyak kan serentak. Lepas tu bila macam dah tengah-tengah tu barulah saya akan habiskan serentak. Faham tak? Maksudnya awal tu dia akan slow, tapi bila dia sampai mood tu saya akan habiskan serentak. Biasanya macam tu lah. Sebabnya dia biasanya masa tu kita ada masa lah. So bila ada masa tu memang saya akan pulun. Tapi sekarang ni bila banyak selain daripada membaca kan, kita boleh dapat input daripada video. Dia jadi satu keadaan yang mana orang yang dialami oleh especially generasi kita lah, loads of information. Terlalu banyak kan. Kadang kita terlupa apa benda yang kita baca tadi. Asal macam tu lah Muna? Sebenarnya walaupun saya dan Ai kami TikTokers, tapi actually saya tak minat sangat info atau maklumat yang datang melalui TikTok. Sebab kita rasa dia sangat apa, kita nak cari lagi, nak tahu lagi. Itu masalahnya. Lepas tu dia macam swipe kan. Tak sampai habis. Macam tu lah. Jadi tapi saya rasa mungkin Ai boleh bersetuju dengan saya. Macam tapi untuk content creator nak dapatkan satu content tu dia perlukan a lot of effort kan. So kita so saya rasa macam tak boleh lah orang kata kalau TikTokers ni dia apa macam kurang daya intelektual ke apa. Sebab nak hasilkan satu content tu trust hanya me, content creator je yang walaupun faham. Walaupun video tu nampak smooth, tapi dah 4 kali rekod dah. Walaupun 1 minit je. Lepas tu nak kena check pula fact macam mana ni. Macam itulah cerita dia. Itulah. Cuma walaupun kita dah untuk macam anak-anak muda kan, walaupun kita dah dalam dunia sekarang, tanpa menafikan TikTok sangat penting untuk kita dapat maklumat, tapi janganlah tinggalkan budaya membaca kan. Betul. Untuk macam Ai sebutlah, untuk minda kita. Untuk dia mental dapat health. Makanan dia yang sepatutnya. Macam tadi Ai ada sebut yang Ai suka baca buku motivasi, self-help kan. So macam kenapa pilih buku yang macam tu? Maksudnya memang kecenderungan Ai ke arah macam pakar motivasi ke sekolah-sekolah? Tak juga. Sebab saya ni ada satu perangai yang bila saya baca ni, saya rasa otak saya dengan badan saya dia macam span tau. Bila baca something tu, dia macam absorb tu Tapi bila Imam Syafiq ni bukan macam tu, tak macam tu lah. Bila kita nak ceritakan kepada orang balik tu, dia nak keluarkan tu susah. Tapi kita perasan dia drive kita punya action dengan kita punya decision. So saya punya kecenderungan bila Muna tanya pasal buku tadi, saya rasa pembacaan ni dia akan bentuk kita punya attitude. Dan bila dia bentuk kita punya attitude, dia akan drive kita punya action. Sebab tu kalau orang yang result driven, bagi saya dia akan mula dengan attitude lah. Kalau Islam kita panggil akidah lah. Kan? Sebab bagi saya lah, orang yang membaca ni dia akan menjadi seorang yang idealist kan. Dia ada idealism dia. Dan yang tu yang kita rasa anak muda hari ni perlu pertingkatkan lagi lah ke arah idealism tu. Jadi macam saya sendiri, jujurnya saya punya minat yang paling utama memang undang-undang. Saya memang suka baca undang-undang. Tak tahulah kenapa. Daripada zaman belajar lagi saya enjoy. Saya buku teks tu saya suka. Saya dulu ambil business law subjek saya paling fail lah. Oh ya ke? Saya ni susah sangat nak menghafal.
Sebab dia technical satu lagi kan. Dia dry. Tak betul. macam buku-buku self-help tu. Dia rasa semangat nak baca. Cerita jahat sikit lah. Dulu tulis kat rubber akta tu kan. Sebab saya memang sangat susah nak hafal lah. Tapi saya sangat cepat faham. Kelebihan lah tu Allah Okay, bagi. Cuma macam saya suka undang-undang. Cuma sebab bila saya duduk kerja sebagai penyelidik, fellow penyelidik kan, jadi kita hari-hari baca undang-undang. Baca artikel jurnal, banyaklah pasal undang-undang semua. Jadi menyebabkan saya bacaan lain lah. Mula dalam bidang penyelidikan kan. Yeah. How far kita punya research punya potential lah. Sebab macam research ni kita banyak ambil daripada luar, dan kita kurang insentif-insentif untuk menggalakkan research dalam negara. Kalau tengok tentang bahan-bahan rujukan pun, saya boleh kata, saya rasa lah Indonesia lagi banyak daripada Malaysia. Muna setuju tak? Saya rasa saya boleh bersetuju atas faktor tu. Sebab kalau tengok pada undang-undang pun, memang banyak lagi dalam bahasa Inggeris. Tanpa dinafikan sekarang makin banyak lah yang research bahasa Melayu. Tapi itu menyebabkan macam bahasa, kalau dalam undang-undang ni, dia banyak terikat dengan istilah-istilah Inggeris. Masih banyak lagi yang kita tak ada istilah kita sendiri. Jadi itu pun bagi saya dah satu indikasi lah, menunjukkan maksudnya dekat Malaysia ni masih banyak yang kita perlu perbaiki dari sudut kajian, terjemahan dan sebagainya. Dan cuma saya rasa macam kesilapan, antara kesilapan besar yang dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan sebelum ni, yang mana menyebabkan, kita tahulah Tan Sri Muhyiddin keluar daripada kerajaan tu kan, dan menubuhkan Bersatu, adalah bila dia hentikan My Brain. Yes. Dan sampai sekarang kita masih tak nampak lagi dia punya nak jadi cerita cahaya. Masa betul-betul dia tamatkan My Brain tu, saya start buat master. Sama. So terpaksa keluarkan duit EPF lah masa tu untuk bayar brand. Itulah. Master apa? MBA dekat mana? Dekat Open University. Open University. Muna? Saya dekat UKM. Undang-undang juga. So undang-undang lah. Ya. Saya buat mini dissertation lah. So Muna, saya rasa kita akan terus ke segmen yang kedua. Boleh. Sekejap lagi kita akan sambung sikit. Kenaan dengan wanita. Yang menarik sikit dengan wanita. Yeah, tajuk favourite Muna lah. Okay, kita sambung lepas ni Muna. Okay. Harapan saya sebagai anak muda untuk pilihan raya negeri kali ini adalah untuk mendapatkan sebuah kerajaan yang stabil. Kerajaan yang prihatin dengan nasib-nasib rakyat, khususnya anak muda. Kita tahu anak muda kali ini menempuh pelbagai isu dari sudut ekonomi, peluang pekerjaan dan juga macam-macam lagi. Isu keselamatan. Jadi, saya menyeru anak muda semua untuk keluar mengundi, dan ketika mengundi, ingat, undi Perikatan Nasional untuk kerajaan yang stabil. Kembali kita ke Santai Sekejap, episod 4, segmen kedua. Ni topik yang paling saya sukalah. Dan saya nak tanya Ai berkaitan dengan wanita. Pada pandangan Ai lah, untuk PRN kali ni, siapa calon wanita yang Ai rasa paling menonjol sekali? Yang paling menonjol lah, kalau daripada side PN, daripada Parti Bersatu, Rina Harun. Ya? Tengok juga ada video-video dia lalu. Itulah. Sebab dia bekas Menteri Wanita dan Keluarga. Tanding di Batu 3. Dan banyak saya tengok konten-konten dia yang mendapat sambutan yang luar jangkaan lah. Betul. Sebab dia pun daripada Parlimen Titi Wangsa. Kemudian datang ke Batu 3, tapi disambut dengan penuh kemeriahan lah. Itu yang mengejutkan saya juga. So kalau ayah tengok apa kekuatan
calon bersatu ni lah, yang YB Rina Harun, bekas YB, sebab bekas menteri kan. Rina ni yang saya kenal, dia memang seorang yang naturally friendly dan naturally people person lah. Rina ni competent, senang nak masuk competent lah. Dia ada background pun quite strong. So saya rasa tak ada isu lah dengan pengalaman dia sebelum ni kan. Yes, untuk serve dia advantage lah kepada orang di Batu Tiga. Sebab tengok hari tu pun ada jumpa video kata peminat kan kepada betul. Yang marah tu kan. Tengok macam hangat juga sambutan kat situ. Tu lah. Macam kalau saya sendiri, kalau bersatu mungkin ada Rina Harun kan. Kalau di peringkat PAS, mungkin kita rasa kali ni lah orang kata kan, pilihan raya kali ni ada dekat satu negeri je. Kat Kedah. Orang negeri lain dah tak nampak sangat dah. Sama ke Kedah? So semua tertumpu ke Kedah. Jadi kalau kat Kedah ni, bagi saya calon-calon yang ditampilkan kali ni macam rare jugalah. Ramai muka-muka fresh kan. Macam kita tahu yang famous Badrul Bhatia. Mungkin Ayi boleh komen tapi sikit. Tapi sebelum tu, bila kita sebut pasal wanita, Muna rasa macam mana PN ni dia mesra wanita? Itulah kita nak masuk kat situ sebab saya nak cerita dulu dekat Kedah ni tadi. Sebab kita ada hantar satu calon wanita muda. Tak sampai 40 lagi. Seorang lawyer, sivil dan syariah, ada firm sendiri. PAS hantar, Perikatan Nasional kat sana hantar di Pengkalan Kundo. Jadi kita nampak macam wajah yang segar lah di Kedah sebab bukan Selangor ni, dekat Kedah kan. Kita hantar sebagai calon DUN kat sana. Jadi kita mengharapkanlah kemenangan untuk boleh bawa suara wanita muda dekat Dewan Undangan Negeri kat Kedah sana kan. Kalau kat Selangor pula mungkin sebab saya nampak seat yang agak hangat dekat Pelabuhan Kelang, Port Kelang. Kita ada calon Perikatan Nasional Wan Hasrina. Tak pasti Ayi pernah nampak tak kat FYP, tapi banyak jugalah video-video dia naik. Video-video dia bagus. Saya suka sebab kalau tengok sekali imbas, lalu orang ingat PAS ni parti lebay kan, ustaz-ustazah. Tapi sebenarnya calon ni dia punya background dia adalah matematik. Degree matematik. Jadi saya rasa sangat menarik. Tapi lah penampilan dia tu ustazah, mengingatkan orang itu ustazah. Jadi saya rasa dia macam kepelbagaian latar belakang untuk calon wanita daripada PN kali ni. Saya rasa macam mendapat sambutan yang baik lah. Tapi memang Muna, sorry to say saya sebelum mengenali PAS, memang saya dia punya perspektif macam tu lah. Impression tu macam tu lah. Saya nampak ustazah tak? Nampak. Memang nampak parti lebay, parti ustaz-ustazah. Tapi bila kenal seorang background geofizik, yang ni background chemical, itulah tapi orang nak panggil ustazah juga. Wow, dahsyat. So sebab tu saya saya pernah cakap kat kawan-kawan saya rasa Perikatan Nasional ni future sebab ada PAS dan Bersatu, yang mana calon-calon yang ditampilkan untuk bertanding kali ini dan juga pewaris parti ni semuanya professional background. Ya, betul. Dia kombinasi lah kan. Dan bagi saya background itu saling melengkapi. Berbalik pada soalan yang tanya kita ni mesra wanita ke tak kan. Saya rasa macam menarik untuk kita tengok macam prestasi Perikatan Nasional atau sebab Perikatan Nasional ni PRU 14 kan, PAS PRU 14 kita ada. Tapi kalau kita tengok formation macam Kerajaan Selangor sebelum ni, macam ramai orang ingat PAS ni tak boleh perintah negeri bersama-sama dengan Perikatan Nasional lah. Tak boleh perintah negeri selain daripada Pantai Timur, negeri-negeri yang bukan bandar lah. Tapi sebenarnya PAS ada pengalaman memerintah dekat negeri Selangor ni kan. Dan salah satu calon yang orang ingat ustazah juga tapi sebenarnya latar belakang dia doktor adalah Dr. Halimah yang sekarang ni ahli parlimen KAPA. Dan dia punya performance dia bagi saya outstanding lah masa dia jadi Exco Pendidikan.
Jadi bila nak kata macam orang tanyalah kita ni mesra wanita ke tak, bagi saya contoh Dr. Halimah adalah contoh terbaik wanita yang ada merit, kita beri kehadapan. Kalau dan macam ada amalan PAS, ada kota-kota tertentu ke ataupun tengok pada kelayakan? Kalau dalam PAS ni kita tak ada lah letak macam spesifik kuota 30% shilling macam tu kan. Tapi bagi saya lah, sebab kita tak fight untuk kuota atau bilangan tertentu. Cuma yang lebih penting daripada tu adalah representasi wanita tu. Sebab nak tak nak kena ada wakil wanita untuk bawa isu-isu wanita, macam keperluan kita tengok wanita. pun sekarang dalam parlimen, tak silap saya ada 6 orang ahli parlimen Perikatan Nasional. 6 orang yang berjaya menang dan mewakili tempat masing-masing lah di parlimen. So 6 orang out of 73, nearly 10% lah. Ya, betul. Kan? Yang berjaya menempatkan diri dalam parlimen tu. Ya, betul. Sebabnya kalau tengok signifikannya pemimpin-pemimpin wanita dalam Perikatan Nasional ni, saya rasa senang untuk kita nak tengok. Kita tengok negeri yang kita dah perintah sebelum ni lah. Kita tengok dekat Terengganu ke, Kedah, Kelantan. Macam Terengganu contohnya kan, kali ni ada juga calon wanita dekat Dun Ladang, bekas pengarah Amirah Malaysia. Sebelum ni dia adun wanita. Dan kalau kita tengok bila peranan dia sebelum ni, masa dia dilantik sebagai adun wanita, antara performance yang saya rasa sangat baik lah dekat Terengganu, kita boleh buat pusat autism negeri Terengganu. Sebab dia keperluan untuk anak-anak, keperluan khas ni kan, biasanya ibu lah yang akan rasa bebanan tu kan. Jadi isu-isu ni lah yang saya nampak bila ada calon wanita atau ada pemimpin wanita, dia akan bawa dengan lebih bersungguh-sungguh lah. Jadi macam pusat autism dekat negeri Terengganu tu, dia dia memang kerajaan Terengganu biaya, dan kalau orang tu kurang kemampuan, boleh hantar je anak dia untuk rawatan. Tak payah bayar. Bagi saya macam itulah signifikannya kenapa kena ada calon wanita, dan menunjukkan yang kita bagi laluan lah, Perikatan Nasional bagi laluan untuk wanita-wanita yang kompeten ni bertanding dan pegang portfolio-portfolio yang berkaitan. Dia orang kata di sebalik lelaki yang hebat mesti ada wanita yang hebat juga kan. Kan. Barulah orang kata saya nak jawab soalan soalan adakah PN mesra wanita ni pun dia kena view daripada wanita. Tak kenalah lelaki nak jawab pihak wanita, betul tak? Tapi di mata saya memang dia bukan sekadar mesra wanita, tapi mesra semua lapisan masyarakat. Ya, betul. Kan? Tak kira usia, tak kira miskin atau kaya, tak kira lelaki atau wanita. Ya. Sebab itulah Badrul Bahtiar pun boleh jadi calon kita. Yes. Yang tu kita akan pergi ke segmen yang ketiga. Segmen yang seterusnya. Kan? Cuma kalau saya boleh recall balik, saya rasa masa PRU yang lepas, kalau yang berkait dengan wanita ni, saya suka sangat satu manifesto yang atau tawaran lah yang Perikatan Nasional bawa, iaitu berkenaan dengan hiwalah. Kalau macam dalam dunia guaman kan, walaupun saya taklah praktis undang-undang, tapi kita tahu kalau dekat mahkamah syariah ni memang banyak kes perceraian lah, especially masa PKP dan sebagainya, dan sangat ramai kaum lelaki atau bapa yang culas untuk bayar nafkah. Maksudnya walaupun mahkamah dah perintahkan, tapi diorang tak nak bayar lah. Jadi bila ada hiwalah ni, dia akan buat pemotongan kan. Cuma benda tu dah ada sebelum ni, dia proses yang berterusan. Cuma saya rasa PN ni sebab pengalaman dia memerintah menunjukkan dia tahu apa yang dia nak janji tu. Maksudnya bukan janji kosong lah. Contoh macam hiwalah tu kan, dalam manifesto yang sebelum ni kita letak bahawa kita nak perkasakan hiwalah, nak tingkatkan kerjasama dengan negeri, sebab mahkamah syariah ada kaitan dengan negeri. Dan kita bantu untuk infrastruktur, macam kekurangan bailiff untuk penguatkuasaan dan sebagainya. Jadi manifesto yang kita bawa tu, dia tak out of nowhere. Dia tak sesuatu yang tak boleh dicapai. Dia penerusan untuk tambah yang lebih baik. Jadi bagi saya ini adalah satu macam kelebihan Perikatan Nasional yang kekuatan yang bagi saya membuatkan anak muda suka. Ya, terutamanya
golongan wanita. Ya, sebabnya kita apa yang baik kita teruskan dan kita tak adalah nak cari salah, nak stopkan projek dan sebagainya kan. Ke Ayi nampak macam mana? Saya macam saya cakap tadi, saya rasa suara masyarakat ni dia tak mengira latar belakang, jantina, usia dan status sosial, status ekonomi semualah. Dan tapi ada, macam mana kita nak cakap, realitinya kita ada tahap-tahap tertentu yang bila kita nak bersaing, kita perlukan sedikit intervention ataupun kita kata daripada intervention tu yang kita create perkataan kuota tu kan, untuk kita libatkan dalam urus takbir dan sebagainya. Sebab tu kita ada sayap wanita, kita ada sayap pemuda, yang mana memang kita faham kalau sebab meritokrasi fragile. Meritokrasi tu fragile. So memang dia kena ada allocation tertentu untuk bawa suara lapisan masyarakat ni. Sebab itu kalau tanya saya, PN ni based on apa yang kita dah bentuk, wanita ada suara, anak muda ada suara, semua lapisan ada suara. Itulah sebab saya tengok tadi sempat tengok manifesto Perikatan Nasional Selangor, ada juga dimention pasal kuota 30% untuk apa tu, jawatan tertinggi kan. Yang tu saya perasan tu masa PRU 14 dah ada. Ada juga kan. Jadi itulah saya sebab bila cakap pasal kepimpinan dan gender ni, betul lah sebab macam kalau orang kata di isu lelaki, isu wanita, bagi saya lelaki pun sama macam perempuan. Ada yang layak jadi pemimpin, ada yang tak layak jadi pemimpin. Sebab meritokrasi dia tak kenal latar belakang, dia tak kenal jantina. So kalau kita tak sediakan kuota, macam mana kita nak libatkan golongan-golongan tertentu dalam urus takbir lah khususnya kan. Itulah sebab macam wanita ni kan, kita tahu dia memang ada isu yang garis mula tu tak sama. Garis mula tu tak sama sebab dia dibebankan dengan urusan keluarga dan sebagainya. Jadi kita boleh faham lah kalau kata isu kuota tu. Cuma saya rasa untuk situasi sekarang Perikatan Nasional dah tunjukkan. Tapi dari segi image pun baiklah. Macam mana dari segi image? Macam Muna cakap tadi lah, pas PN image Ustazah kan. So adakah image tu menyebabkan wanita takut nak mendekati pas PN ni? Kalau soalan tu ditanya 10-20 tahun lepas, mungkin ya. Tapi macam Ayi sebutlah, sekarang ni zaman langit terbuka. Kita tak judge orang tu. Kita dah ada banyak medium untuk kita kenal dia. Jadi mungkin dulu orang tengok kita ekstremis, Taliban kan. Tapi hari ni orang wanita dalam PAS boleh bercakap pasal isu apa je, sama je macam orang lain juga kan. Sebab yelah pendidikan kita pun wanita PAS pun masuk universiti juga. Universiti yang sama dengan orang lain juga. Ada strategi-strategi tertentu. Pendidikan yang sama juga. Ada strategi-strategi tertentu untuk mendekatkan wanita PAS ni dengan wanita-wanita yang kononnya ada skeptikal terhadap PAS ni. Bagi saya benda tu dia strategi perlu, tapi dia ada datang dalam keadaan natural juga. Maksudnya kita kena pecahkan tembok tu. Maksudnya macam Ayi pernah sebutkan, bubble-bubble, kita duduk dalam bubble kita sendiri. Jadi maksudnya program-program macam ni lah contohnya kan, untuk kita lebih mengenali dengan selain daripada wanita dalam PAS ni. Lagi satu, bagi saya rasa performance pemimpin wanita PAS ni pun adalah satu kita kata yang boleh mengubah image PAS ni di kalangan rakyat lah. Sebab kita tengok macam mana Dr. Halimah, macam kita sebut tadi kan, masa dia jadi Exco Pendidikan, macam-macam inisiatif yang dia buat. Tak ada pula kita rasa macam kita rasa tak boleh dekat dengan dia. Maksudnya dia boleh je masuk dalam masyarakat. Cuma masa tu diperlukan lah untuk kita saling kenal
mengenal kan. Dan saya percaya semua calon wanita dalam PAS pun macam tu. Dan saya rasa yang lebih membantu adalah sebab bila kita ada bersatu. Jadi satu ni dia tak konservatif sangat kan. So dia lebih, tapi kita punya asas tu dia sama. Sama. Dari segi image, dari segi image tu kita lebih nampak mesra lah. Tapi sepatutnya kita tak perlu ada skeptical tu. Betul kan? Tapi kita fahami je lah. Sebab yelah appearance kan. Itulah kita kan manusia hidup, judge tu ada dalam diri kan. Maksudnya patutnya itu pilihan dia lah kan. Maksudnya isu peribadi dan pendekatan tu lain lah pula. Tapi saya rasa benda tu boleh diselesaikan bila kita macam ni lah, menjumpa, berbincang. Tak kenal maka tak cinta. Ya, betul. Dan saya percaya kalau macam Ais sendiri kenal lagi ramai musimat PAS ni, mesti Ayah akan lagi rasa macam ada rupanya orang macam ni. Saya bila kenal Nazir, bila kenal Zul, saya rasa okey boleh masuk macam tu lah. Tak ada lebay sangat. Terutamanya generasi muda PAS. Sebab kita faham je dulu mungkin ramai ustaz kan. Tapi yang makin muda ni lagi banyak background. Tapi macam Ustaz Afnan pun walaupun ustaz tapi dia rock juga. Macam tu lah. Dalam PAS kita ada yang buat animasi macam-macam lah. Apa latar belakang, maksudnya yang rare tapi orang tak tahu. Tapi saya rasa MB Sanusi dah pecah dah tembok tu sebenarnya. Dia dah memecahkan stereotype kepada PAS tu. Itu yang sampai orang kata tak macam dapat terbiah PAS tu. Saya sebelum ni tak pernah jumpa tau MB Sanusi. Tapi ada satu event tu di SIG saya pergi. Saya jumpa MB Sanusi. Dia memang nampak macam yang ni memang dia seorang yang tokoh PAS yang boleh memecahkan stereotip tu lah. So mudah, saya rasa kita akan sambung di episod yang ketiga, yang mana kita akan bincang. Yang ni menarik sikit lah. Segmen ketiga. Nak balik dah. Segmen ketiga kita akan sentuh lebay ni boleh ke nak merintah selama Penang ni. Kan? Lepas tu kita review sikit calon-calon daripada PN. Okay, ons. Baik, sambung lepas ni. Perikatan Nasional mempunyai 3 prinsip utama, iaitu prihatin, bersih dan stabil. 3 prinsip inilah yang mengukuhkan lagi Perikatan Nasional dalam pembinaan Malaysia. Maka, pada pilihan raya negeri yang akan datang ini, jangan lupa untuk mengundi Perikatan Nasional. Prihatin, bersih dan stabil. Sedia menggalas amanah. Assalamualaikum, kembali ke segmen 3, episod keempat Santai Sekejap. Di segmen ini kita nak bincang berkenaan dengan lebay, boleh ke nak merintah? Tapi sebelum tu, saya nak tanya dulu Muna, pernah dengar tak perkataan kakistokrasi? Kalau dulu selalu orang sebut kleptokrasi. Betul. Masa PRU14 kan. So untuk kali ni, lepas PRU15, makin banyaklah kedengaran bunyi-bunyi yang sebut pasal kakistokrasi ni. Apa kakistokrasi tu sebenarnya? Itulah mula-mula dengar tu macam apa maksud itu? Nak bawa ke mana kan? Tapi bila kita dah lalui sendiri 8 bulan ni, okey, faham apa maksud kakistokrasi ni. Maksudnya macam kita nampak lah sebelum ni kan, kalau sekarang ni di TikTok mungkin trending, saya ulang. Kalau ikut dari segi definisi tu, kakistokrasi adalah pemerintahan daripada kumpulan orang yang tak kompeten lah. Ya, maksudnya kan? Macam tadi tu saya ulang, boleh sebut je. Betul? Tapi bila pendetilan nak buat macam mana, sampai sudah tak nampak kan. Tapi saya suka yang Ayah Cik punya definisi, lagi mudah. Perintah pakai kaki. Apa dia? Memerintah pakai kaki. Senang faham. Kakistokrasi. Memerintah pakai kaki. So macam mana Muna punya pandangan? Betulkah pelabelan tu terhadap kerajaan yang ada budak ini? Kalau saya sendirilah, saya rasa satu isu yang cukup dekat dengan saya, yang saya
bagi saya itu adalah ukuran yang jelas lah betapa kerajaan kali ni kakistokrasi bila dia ada kaitan dengan GEG, Generation Endgame kan. Dan kita tahu dah pernah bawa kabinet sebelum ni. Tapi apa yang jadi pada kerajaan kali ni, bila mana Menteri Kesihatan dia keluarkan nikotin daripada senarai racun. Jadi kat situ bagi saya kelompongan. Ya, walaupun orang kata Menteri Kesihatan tu daripada background kesihatan, tapi itu tidak menjamin yang dia tidak termasuk dalam definisi kakistokrasi. Sebab impak dia keluarkan nikotin tu daripada senarai racun adalah pada generasi anak-anak kita hari ni. Yang kalau Ai pernah tengok kan satu dokumentari daripada Al Jazeera yang ditunjuk macam mana vape kat Malaysia ni berkembang dengan sangat budak bawah umur beli tu kan. Yang budak bawah umur beli dan dia tak tanya pun kan, dia tak minta pun IC apa semua. So plan asal tu nak generation endgame. Last-lastnya kita buka lebih ramai generasi hari ni ketagih dengan vape dan nikotin. Vape tu dah satu hal dah. Vape yang mengandungi nikotin tu satu lagi. Jadi bagi saya ini adalah contoh kakistokrasi yang tidak boleh dimaafkan. Maksudnya ada banyak yang lain, tapi yang ni saya rasa saya tak boleh tolerate lah, sebab dia babitkan masa depan generasi muda. Itulah. So nak tanya Muna, lebay boleh memerintah ke? Lebay boleh memerintah ke? Sekarang ni banyak stereotip kata lebay. Sampai hari tu ada satu video viral kan, nak Selangor jadi macam Kelantan ke? Lepas tu ada juga baru ni nak Selangor macam Kedah ke? Nak Selangor macam Kedah semua kan? Padahal Kedah investment 60 bilion masuk. Itulah antara yang tertinggi dalam negara. 2 tahun berturut-turut. Macam yang kita tak faham tu, kepimpinan dekat Terengganu pun dipanggil lebay juga. Sedangkan menteri besarnya adalah seorang pakar dalam aero angkasa. Tak apalah kan, lebay pun lebay lah. Tapi bagi saya pencapaian kerajaan yang kita pegang berbanding dengan kerajaan di bawah Pakatan Harapan ataupun UMNO. Macam contoh kita boleh tengok KDNK dekat negeri Terengganu meningkat di luar jangkaan. Itu yang kita boleh tengok macam mana masa Anwar turun ke universiti kan, ada mahasiswa tanya. Jadi jawapan Anwar tu tak apalah, satu cerita, tapi maksudnya terbukti KDNK negeri Terengganu meningkat di luar jangkaan. Lepas tu kita boleh tengok dekat Kelantan 33 tahun memerintah bebas daripada rasuah. Jadi kat situlah bagi saya, kalau orang kata lebay ni tak boleh memerintah, dia kena insafi balik diri dan lihat siapa yang sembang kosong, siapa yang walk the talk. Even masa zaman kegemilangan Selangor pun PAS adalah sebahagian daripada pemerintahan. Ya, betul. Dan kita pegang banyak esko-esko strategik lah, jawatan kuasa strategik masa kepimpinan Tan Sri Khalid. Jadi bagi saya itu, kalau tanya orang Selangor, itu adalah zaman kegemilangan negeri Selangor lah. Kita kata zaman keemasan kan. Tengok macam mana kepimpinan Tan Sri Khalid tu, macam-macam inisiatif untuk jaga kebajikan rakyat. Yang mana esko-eskonya daripada PAS. Yang orang kata lebay tu, macam kita dah ulang banyak kali tadi kan, Dr. Halimah boleh perkenalkan tuition percuma untuk pelajar tahfiz yang nak ambil SPM. Bagi saya itu jasa yang sangat besar lah pada pendidikan negeri Selangor. So bagi saya macam sebenarnya pasak-pasak kemajuan di negeri Selangor ni adalah ada sebahagiannya daripada pentadbiran tu PAS terlibat sekali. Kepimpinan tu dia dah bina asas yang kukuh untuk negeri Selangor. Itu yang Sanusi cakap, MB Selangor yang ada sekarang datang cuci tangan je. Sebab dia sama ada penerusan, kita boleh tengok banyak penerusan-penerusan kan, yang mana dah dibina daripada awal sebelum ni lagi. Daripada zaman Tan Sri Khalid lagi, yang rakyat sangat sayang pada beliau kan. Mungkin kita boleh sedekahkan sikit Al-Fatihah untuk Tan Sri Khalid atas sumbangan yang banyak diberikan kepada negeri Selangor. Jadi waktu tu air di Selangor? Saya belum negeri Selangor masa tu. Tapi kau nak sentuh sikit pasal kemajuan ni, tentang lebay boleh memerintah ke tidak. Sebenarnya macam saya, walaupun di Pulau Pinang, tapi sangat berjiran lah dengan Kedah ni. Dan negeri Kedah ni yang bawa
yang menyambung pemodenan negeri tu adalah arwah Ustaz Izzat. Masa tu MB Sanusi Setiausaha Politik. Ya, betul. Ustaz Izzat. Mana pernah kita sangka lebay nak bawa shopping mall kat Alustar tu. Ya. Aman Central. Yang mewujudkan peluang pekerjaan, limpahan ekonomi kepada orang Kedah. Ya. Itu yang kita kata, bila kita kata lebay ni dia religion centric sangat pun tak juga. Kalau tidak, macam mana boleh ada shopping mall kat situ? Ya. Betul tak? Betul. Sebab tu lah macam dia sebenarnya lebay ke tak lebay ke, kepimpinan tu dia punya kemampuan tu kan, keupayaan untuk mentadbir, keupayaan tu, dan dibantu dengan pengalaman. Sebab tu bagi saya Sanusi bila dia naik jadi menteri besar, dia sangat sharp. Sebab dia dah pernah jadi sekpol, dia ada pengalaman, jadi dia tahu kat bahagian mana nak tumpu, nak sambung dan apa yang dia nak buat lah. Jadi bagi saya lah kepimpinan dengan pengalaman itu memang akan melonjakkan pentadbiran sesuatu negeri itulah. Sampai dah tak ada modal, dah habis modal, habis-habis tak ada air. Lawan air siapa lagi tiap ais. Macam Muna sini duduk Selangor. Selangor ni masalah air tu okey sangat ke? Itulah masalahnya. Masalah dia kutuk tu tak apa orang kata? Tak sedar lah apa yang jadi dekat negeri sendiri kan. Macam di Selangor boleh kita kata selalu je lah kerak tak ada air tu. Saya muda sebelum tu. Saya muda sebab saya daripada Penang. So Penang ni saya rasa dalam banyak-banyak negeri yang paling perform sekali Penang lah buat air ni. Kenapa tu? Jarang berlaku masalah dan kualiti air tu bersih. Ambil dari Kedah. Mungkin lah kot ambil dari Kedah. Tapi bila saya duduk di Selangor, saya agak culture shock bila masalah tu agak kerap kalau nak compare dengan Penang. Lepas tu color air tu macam ada keruh sikit. Kalau di tempat saya lah, saya tak pasti di tempat orang. Kalau rumah saya di Setia Alam tu, memang air dia, kalau saya tinggal rumah lama tu, kalau boleh tengok dalam toilet bowl tu, dia akan jadi warna berkarat lah. So kalau nak compare dengan Kedah tu, saya rasa tak patutlah orang Selangor nak terus Kedah ada masalah air kan. Kalau di Selangor pun masalah yang sama. Itulah semua macam sebab nak politikkan isu untuk bagi advantage pada sendiri. Sedangkan isu tu ada je kat negeri mana-mana pun. Dan lebih teruk lah kita kata sebab kat Selangor ni tak ada isu diskriminasi ke apa ke, negeri yang boleh kata termaju lah. Tapi boleh ada juga masalah-masalah yang macam tu kan. Muna. So Muna, sambung cerita lebay tak boleh memerintah ni. Kita nak review sikit calon-calon daripada PN di Selangor ni. Siapa yang Muna rasa kompeten lah untuk Muna ketengahkan? Kalau kat Selangor ni lah, kalau nampak yang hot sikit nama tu, mungkin saya boleh letak yang pertama Prof Halim Tamuri. Bertanding dekat Dun Paya Jaras. Kalau tengok CV dia memang outstanding lah. Pernah jadi rektor dekat 2 tempat, dan pengalaman dia pun dalam peringkat negeri dan juga peringkat persekutuan pun banyak. So bagi saya macam kat Kedah pun ada kan seorang Prof Haim. Kan? Tu pun nampak macam famous juga kan. Maksudnya calon favourite lah, ramai orang suka. So kali ni nampak macam 2 prof ni terkedepan lah. So macam orang kata lebay tu Prof kot. Prof kot, dia punya CV dia memang sumbangan dia macam-macam kan. Jadi saya rasa menarik lah untuk kita tengok. Tapi di Selangor ni yang nama yang selalu saya dengar Dr. Yunus. Dr. Yunus siapa dia, Muna? Dr. Yunus. Ya betul. Dr. Yunus Hairi ni kalau dalam PAS dia Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor lah. Kalau Ayi pernah tengok dia, ni memang seorang yang humble, yang macam kita kata soft spoken lah. Tak ada lah macam orang kata kalau ceramah tu sampai balik-balik mic tu, tak ada lah. Bukan Dr. Yunus lah. Sebab dia background perubatan. Jadi bagi saya lah kekuatan Dr. Yunus ni, yes, dia medical doctor, and then
walaupun dia mungkin tak power sangat pidato, macam kita kata orang mungkin letak kayu hukum secara fizik ke apa kan, tapi Dr. Yunus ni bagi saya lah, kalau saya tengok dia dengan, sebab dia pernah berkhidmat dia sebagai ahli parlimen, sebagai DUN juga sebelum ni, masa bawah Tan Sri Khalid pun dia pegang Exco juga. Jadi kita boleh nampak yang dia ni sangat digemari oleh rakyat negeri Selangor lah, terutamanya di kawasan dia. Sebab bila saya nampak dia ada, walaupun dia seorang yang soft spoken, tapi kepimpinan dia tu kita nampak, and then nampak dia ni ada personal touch dengan rakyat. Sebab saya ingat ada seorang kawan saya, memang dia ni bukan ahli parti mana-mana lah, memang apa kita kata tak ada pendirian parti politik mana-mana ke, tak ada. Dia sendiri dia pernah cerita lah macam mana dia terharu yang Dr. Yunus ni pernah bagi bantuan dekat dia. Maksudnya bagi bantuan personal lah. So nak katanya dia punya karisma atau wibawa tu rakyat rasa. Tak perlu nak cakap berdegar-degar ke, tapi rakyat boleh terima dia. Rakyat rasalah sumbangan dia. Jadi saya rasa macam tu antara calon yang bagi saya menarik lah, teknokrat untuk kita bawa dalam pemerintahan di Selangor. Kalau macam saya agak excited bila Azmin nak buat comeback Azmin Ali Selangor ni kan. Dan dia pun memang ada track record yang baik sepanjang jadi menteri. Saya rasa dia ada pengaruh sendiri kan dengan rakyat Selangor ni. Dia ada dia punya connection yang tersendiri dengan orang Selangor. Betul. Dan agak mengejutkan bila orang Selangor macam excited dia nak comeback. Dan line up yang bersama dengan dia macam Hilman sendiri. Hilman dia seorang tokoh pemimpin anak muda yang saya rasa sangat berkarisma. Dia very sharp lah Hilman ni. Dia very sharp ni, dia masuk dalam soalan exam saya. Oh ya? Dia kan UKM4 aktivis sama mahasiswa kan. Zaman dia lah yang ada judgement pasal AUKU tu. Dia power lah pidato lah. Maksudnya sama macam Azmin lah kan. Saya pun memang nampak dia anak muda, calon anak muda yang convincing lah. Lagi siapa lagi yang I nampak? Dr. Afif, medical doctor by qualification, bekas adun Seberang Jaya, seorang yang high performer juga. Dulu dia pernah pegang Exco. Lepas tu pengalaman dalam urus takbir banyak. Walaupun bertanding di Shah Alam tak memihak pada dia, dia balik ke Taman Medan untuk bertanding. Dan saya rasa orang Taman Medan patut bagi peluang. Dia ni pun sama satu family lah dengan Hilman, dengan Azmin. Dia orang ni very sharp sebenarnya. Dia pun ni pemimpin yang very sharp, very knowledgeable, sangat power dalam urus takbir. Kadang kat media lain, tapi yang rakyat rasa tu maksud kita tak boleh nak nafikan. Sebab kita macam saya dengan Muna, kita ada peluang untuk kenal dia pun secara personal. Ya, betul. So kita lah yang boleh menyampaikan dia pun ni macam mana. Tapi bila kita tengok dia dalam TV ataupun bila tengok dia datang berkempen, mungkin kita tak nampak sisi sebenar dia. Tapi bagi kita yang kenal dia pun personally, kita appreciate dia punya talent dan potensi. Satu lagi, dekat Selangor pun kita ada calon peguam tau. Dekat Dun Seri Setia. Seorang lawyer civil dengan syar'i. Wanita? Tak, lelaki lah. Zubi Embong. Itu pun saya rasa nice jugalah untuk Selangor punya calon. Banyak kan background combination di Selangor ni. Itulah kata ada prof, ada peguam, ada yang memang ada yang memang ada pengalaman lulus takbir kerajaan. Takbir kerajaan. Jadi saya nampak tu strong teamwork lah untuk strong bentukkan. Dan saya dengar lah ura-ura mengatakan bahawa dari segi sentimen kita lead by 60%. InsyaAllah. Sebab nampak daripada kehangatan tu memang boleh lah. Nampak ke arah mungkin orang Selangor ni rindu Azmin balik kot kan. Itulah sebab kita nampak penolakan pada kerajaan sedia ada. Lepas tu memang orang suka perikatan. Dan satu lagi faktor calon tu sendiri. Jadi dia macam cukup calon. Ya betul, kredibiliti calon. Jadi macam Munah, saya rasa kita stop dekat tu kot. Dan sebelum kita stop, kita nak buat rumusan lah dengan apa yang kita bincang tadi. Apa yang kita bincang tadi berkenaan dengan mampu ke ataupun boleh ke lebay ni memerintah. So dari segi track record, apa yang kita lihat
masing-masing ada track record. Ya, betul. Macam di Kedah ada track record, di Selangor ada track record. Even semasa yang konon-konon langkah Sheraton tu, selepas itu kita melalui zaman pandemik, itu pun track record yang baik sebenarnya. Betul. Ada orang cakap masa tu ekonomi teruk, bendera putih dan sebagainya, macam-macam lagi lah, parlimen tak dibuka lah, apa semua. At least today we survive. Tapi yang menarik tu rakyat yang defend. Maksudnya dia boleh rasa perbezaan. Walaupun kita tak boleh lah nafikan, sebab waktu tu memang waktu satu pandemik, dunia. satu dunia. Tapi boleh nampak perbezaan pendekatan tu kan, antara waktu zaman Perikatan Nasional Pegang dengan sekarang. Semua nafikan. Reality speaking pun saya cerita part saya lah, saya sendiri. Okay, moratorium dapat, KRSP boleh keluar. Saya sebagai businessman, saya dapat grant khas prihatin. Saya tak ingat sekali ke dua kali. EPF pun withdraw berapa kali boleh buat keluar kan, berapa banyak. Lepas tu my wife dapat bantuan yang cash money tu. Sama lah, nama aja berubah kan, tapi sama aja. So kalau kira-kira balik, more than 10,000 ringgit satu orang dapat. Rakyat tak rasa ditinggalkan. Tak rasa ditinggalkan pun. Jadi tu yang prihatin, bersih dan stabil tu. At least Tan Sri punya aspirasi masa tu, at least semua orang ada makanan atas meja sampai. Dan itulah yang rakyat sebut. Rakyat sebut. So tak perlulah kita nak letak stereotip kata lebay tak boleh memerintah. Betul. Kan? Dan nak pula kita ada kombinasi, bukan lebay sahaja. Maksudnya kombinasi antara Bersatu dengan PAS, kombinasi antara latar belakang yang berbeza-beza. So very great combination. Lebay tu adalah satu kita panggil macam stereotype. label. Stereotype lah. Padahal bukan lebay pun. Untuk menunjukkan yang tidak kompeten dan sebagainya. Padahal realitinya taklah macam tu pun kan. So Munah, saya ingat ini kita tamatkan sesi episod ke-4. Dan nantikan next episode. Jumpa lagi di Santai Sekejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum.